Satu perwakilan Singapura yang dipimpin Menteri Ehwal Luar Dr. Vivian Balakrishnan kini berada di Jordan bagi menyerahkan bantuan kemanusiaan terbaharu Singapura untuk Gaza. Operasi tersebut sejajar dengan sokongan Singapura agar satu gencatan senjata serta-merta dikuatkuasakan bagi perang Israel-Hamas. Ia merupakan kiriman bantuan yang ketiga dari Singapura dan buat pertama kalinya dihantar melalui Jordan. Atas undangan kerajaan Jordan, pesawat RSCF dikerahkan untuk menggugurkan bantuan kemanusiaan dari udara. Menteri Ehwal Luar Dr. Vivian Balakrishnan berada di Jordan untuk menyaksikan secara peribadi penyerahan bantuan. Menurut beliau, ia mencerminkan keprihatinan mendalam Singapura terhadap krisis kemanusiaan yang semakin meruncing di Gaza. Selain usaha menyelamatkan nyawa menerusi kiriman bantuan secara langsung, Dr. Balakrishnan juga melahirkan harapan bahawa usaha diplomatik yang berterusan dapat mencapai gencatan senjata segera. Ini agar usaha menyalurkan bantuan kemanusiaan juga dapat dipercepatkan. Dua kiriman bantuan sebelum ini dihantar melalui Mesir. Ia termasuk bekalan perubatan, makanan dan minuman kepada penduduk Gaza. Semasa berkongsi rancangan mengirim bantuan ketiga tersebut di Parlimen, Dr. Balakrishnan turut mengutuk keganasan yang berlaku di Gaza. Walaupun Singapura mengiktiraf hak Israel untuk mempertahankan diri, beliau menyifatkan tindak balas tentera Israel sebagai keterlaluan. Singapura juga tetap pada pendiriannya bahawa huraian dua negara adalah jalan keluar terbaik bagi mencapai kedamaian. Lebih ramai penjaga di Singapura bakal menerima sokongan menerusi rangkaian yang menyatukan mereka dengan para penjaga lain. Ini selepas sebuah skim rintis diperluas kepada 5 lagi kawasan. Kursus mengenai pengurusan kesihatan dan pemeriksaan percuma juga akan ditawarkan kepada golongan ini. Di tengah-tengah usaha tersebut, timbul seruan agar lebih ramai penjaga daripada kaum lelaki untuk tampil mendapatkan bantuan yang diperlukan. More women than men are doing caregiving. And based on the 2022 data from Caregivers Alliance Limited, 71% of caregivers who enroll in their programs are women. I don't think this surprises any of us. But we also know that there's nothing to say that caregiving can only be done by women. Men can do it as well. And I think we do need and support and to encourage men to step forward when the need arises. Untuk mencapai demografi yang lebih luas, rangkaian penjaga WIN bakal dikembangkan. Ia dilancarkan pada April 2022 oleh rangkaian integrasi wanita atau WIN di 6 kawasan menawarkan sokongan latihan serta nasihat tentang bagaimana para penjaga boleh uruskan kesihatan mental mereka sendiri. Rangkaian itu ternyata bermanfaat untuk sekitar 300 penjaga dan akan diperluaskan kepada 5 lagi kawasan mulai Jun nanti. Selain program latihan, ia juga menyediakan peluang bersiar-siar untuk golongan penjaga ke lokasi seperti Changi Experience Studio. Para penjaga juga boleh menjangkakan satu program yang diperbarui bagi membantu merawat kesihatan mereka sendiri. Program ini termasuk pemeriksaan barah payudara dan pangkal rahim yang percuma atau bersubsidi serta bengkel mengenai pemakanan sihat dan kesihatan mental. Seramai 250 pekerja hijrahan dijamu juada berbuka puasa hari ini di dormitori North Coast Lodge. Acara itu dianjurkan bersama Kumpulan Jaminan Penjagaan dan Pendampingan atau ACE dari Kementerian Tenaga Manusia MOM dan rakan-rakan kerjasama untuk menyambut Ramadan. Secara keseluruhannya, sekitar 60 relawan menyingsing lengan untuk sama-sama menyiapkan makanan untuk acara berbuka puasa ini. Mereka daripada Persatuan Khidmat Sosial Muslim India, Masjid An-Nur, Masjid An-Nada, AFRI dan Hope Initiative Alliance. Acara seperti ini dapat memanfaatkan komuniti Melayu dan juga pekerja hijrahan dengan memberikan peluang untuk kami berinteraksi bersama mereka seperti bila mengedarkan makanan-makanan, bila kami berduduk bersila bersama mereka untuk iftar, dan ini merupakan seperti saya mengatakan tadi peluang yang istimewa untuk kami berbicara bersama mereka untuk dapat mengenal tahu lebih sedikit tentang hidup seharian mereka. Bukan
sahaja kita dapat memberi mereka dari segi makanan, tapi dari segi spiritual ataupun rohani, kerana sepanjang acara ini kita pun dapat menyaksikan bagaimana para pekerja hijrahan mengamalkan acara iftar mereka, berbuka puasa dan juga solat berjemaah di sini. Ketua Kumpulan ASMOM Tung Yue Fai turut menghargai kerjasama itu dan berharap dapat meneruskan inisiatif ini. What's new this year is that we are able to bring in different organizations together. In the past, we started off by individual organizations just organizing activities on their own. But now, I think over the years, we have developed this relationship. And I think it's very good that now different partners are willing to come together to do events actually not traditionally their own. So I think this is something that we want to encourage. Saudara, untuk acara berbuka puasa tahun ini, jumlah pekerja hijrahan naik lebih seganda berbanding tahun lalu. Dan pihak penganjur juga berbesar hati dapat sokongan lebih ramai relawan yang turun padang untuk sama-sama menyediakan dan mengagihkan lebih banyak juadah berbuka puasa kali ini. Para relawan juga meluangkan waktu untuk berinteraksi dan berbuka puasa beramai-ramai dengan para pekerja hijrahan. Selain itu, mereka juga dapat mengikuti perkongsian oleh para asatiza dan mendirikan solat maghrib secara berjemaah. Well, I thank you all again and again. I think always enjoy this one, working after coming here, makan and then some prayer. Our Muslim brother also like this event, and everybody, our Muslim brother also happy. We like is the food or everything, whatever you give.